Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam kesempatan yang seberringkas ini di pagi Jumaat yang mulia ini yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Semoga hari ini kehidupan kita penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil peluang dan kesempatan di pagi ini sebentar untuk membuat siaran langsung sedikit tazkirah sebelum kita menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat ini, insya-Allah. Iaitu tajuk tazkirah yang kita akan bincangkan pada pagi yang penuh keberkatan ini, iaitu keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagi membincangkan tajuk ini, saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin hadirat sekalian untuk kita sebagai bahan perkongsian maklumat. Saya nak bawa beberapa ayat Al-Quran, di antaranya ayat 109. Ayat 109 surah Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bagi tahu kepada orang. Bila bagi tahu kepada orang, kita ni sebahagian daripada orang lah, sebahagian daripada manusia. Lau kanal bahru, sekiranya lautan. Cuba tengok di belakang kita lautan yang serba indah, cantik, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Midadan li kalimati rabbi. Menjadi kita kata dakwat untuk menulis ilmu kalimati rabbi. Di sini para ulama menyebut maknanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cuba bayangkan, pen itu kita nak habiskan nak sebuah buku yang tebal, belum tentu kita tengok kan. Kita tengok pen yang sedikit itu dapat menulis beribu-ribu kalimat, seperti kilometriko iklan yang kita selalu tengok, iklan TV dan sebagainya kan. Cuba tengok dakwat. Kalau Allah dikatakan ailau itu menjadi dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut lagi qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum habis selesainya menulis kalimat-kalimat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada. Bayangkan ailau ini keren. Kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tak habis-habis, tuan-tuan. Belakang tu ada bunyi sikit, ada sedikit gangguan. Jadi hadirin sekalian, nak menunjukkan betapa banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, air laut ini menjadi dakwat, kering air laut. Tulis kalimah-kalimah Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tak habis lagi. Datangkan lautan yang kedua, kering juga, untuk menulis kalimah-kalimah Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah taala tak habis lagi. Apalah nak dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi ilmu kepada kamu melainkan sedikit sangat. Kalau kita baca dalam surah Kahfi, surah hari Jumaat dan juga malam Jumaat, dianjurkan kita ataupun digalakkan kita membaca surah Kahfi. Dalam surah Kahfi ini dia ada cerita, dia ada kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi Musa alaihi salam pergi bertemu dengan Khidir. Khidir ini menjadi khilaf daripada kalangan ulama, sama ada ianya wali ataupun dianya seorang nabi.
Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan ucapan, menyampaikan ceramah, tazkirah kepada kaumnya, ada seorang daripada kalangan Bani Israel tanya, siapakah yang paling alim di dalam dunia ni? Dia kata, aku. Bagi mendidik hati ataupun jiwa Nabi Musa alaihissalam supaya dia bertawaduk. Lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi bertemu dengan Nabi Khidir. Nak ceritanya, ada sesuatu kelebihan yang ada kepada Nabi Khidir tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya jawapan dia dah betul. Sebab apa dia kata dia paling alim? Sebab dia adalah merupakan seorang nabi yang dikurniakan, yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tetapi nak ajar Nabi Musa ni supaya berlebih bertawaduk, bersahabat dengan Nabi Khidir. Jadi tuan-tuan boleh baca lah sebelum sembahyang Jumaat ni, baca surah Kahfi dan dapat tahu maklumat yang lebih lanjut tentang bagaimana persahabatan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Cuma apa yang kita nak sebutkan di sini bahawa ceteknya ilmu kita dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya air laut ini menjadi tinta, menjadi dakwat untuk menulis ilmu Allah Ta'ala, kering pun ilmu Allah Ta'ala tak habis lagi. Dan dibandingkan ayat yang kedua, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberi ilmu kepada kamu melainkan sedikit sangat. Ilmu yang ada pada diri saya tuan-tuan dan ada kepada diri tuan-tuan sekalian dan seluruhnya, sedikit sangat Allah Ta'ala bagi. Dengan ilmu sedikit itulah yang perlu menjadi bekalan kepada kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, bila kita tidak ada ilmu, dituntut supaya kita pergi mengaji. Sebab tuan-tuan pun tengok baju saya sekarang ni kan, dia kata jom mengaji, jom pergi mengaji. Sebab kita ngaji ni, pertamanya kita kena faham kita ni orang yang jahil. Jadi bila kita orang jahil, kita kena menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, kita tidak boleh mudah ditipu oleh orang-orang yang dianggap sebagai berilmu. Segala fakta-fakta yang dikemukakan itu perlu ditapis terlebih dahulu. Nak tapis ini dia kena ada ilmu. Sebab itu dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala bila memerintahkan pergi belajar ilmu, dia bukan belajar semata-mata belajar untuk mengetahui sedikit maklumat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan mempelajari ilmu di dalam bentuk mendalami ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak seharusnya semua orang yang beriman itu pergi berperang semuanya. Ayat ini diturunkan kepada Nabi dan juga kepada Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan supaya diberitahu kepada para sahabat. Sedangkan jihad pada masa itu merupakan satu tuntutan yang sangat besar untuk memungkinkan kemenangan kepada agama Islam. Nak menjadikan Islam itu gemilang mesti dengan perjuangan jihad. Tetapi apabila jihad itu melibatkan fardu kifayah, bukan melibatkan fardu ain, Allah Ta'ala kata jangan pergi semua. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan pergi semua, pergi sebahagian. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Kenapa tidak ada satu firqah, satu kumpulan daripada mereka pergi menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din. Allah Ta'ala tak suruh belajar saja, dia suruh mendalami ilmu. Kita faham ilmu itu dengan semasak-masaknya. Sekarang ni banyak orang nak jadi penceramah, nak jadi ustaz, tok guru, jenis mi segera, santan segera, belajar-belajar sikit kan, jadi glamour, masuk YouTube, masuk Facebook. Ilmu tidak mendalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh memperdalami ilmu. Bila apakah hasil ataupun kesan kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini? Bukan untuk diri kita sahaja dan juga keluarga kita. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah mereka pulang kepada kampung halaman mereka, mereka memberi peringatan. Maksud memberi peringatan di sini bukan sahaja kita mengajar, kita menyampaikan ceramah, tazkirah, forum dan sebagainya, nak bagi sedar masyarakat. Bila kita nak bagi sedar masyarakat, kita kena menyentuh isu-isu yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan agama Allah, supaya kita bimbing mereka kembali kepada jalan Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan hadirin sekalian, di samping munafaat ilmu kita dapat, Rasulullah SAW menjanjikan orang yang menuntut ilmu ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka jalan-jalan masuk ke dalam syurga. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Wa fi riwayatin,
yatlubu fihi ilman. Ada riwayat yaltamisu fihi ilman, ada riwayat menyebut yatlubu fihi ilman. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman aw yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya pergi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, salaka dengan maksud mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu. Bagaimana jalan orang yang terdahulu memperoleh ilmu? Mereka menimba ilmu ini. Sebab itu ada para ulama menyebut qayyidul ilma bil qalam. Ikatlah ilmu itu dengan pen. Bila ada pen nak tulis atas apa? Kalau orang tua-tua kita dulu tulis di atas batu, di atas kayu. Kita ada buku, ada pen, ada buku. Sebab itu kita tengok orang yang belajar ilmu sekarang ni, dia sekadar mendengar pengajian ilmu. Bukan dia pergi mengaji. Sebab pen tak ada, buku tak ada, kitab tak ada. Mengaji jenis orang-orang pandai. Zaman sekarang ni anak murid lebih pandai daripada guru. Sebab dulu-dulu tok guru ni bawa kitab. Tok guru ni tak bawa kitab, anak murid bawa kitab. Menunjukkan tok guru dulu tak upah alim lah, anak murid tu alim. Tok guru dulu maknanya alim lah, sebab dia bawa apa, dia tak bawa kitab, dia mengajar tu apa yang dia hafal di dalam kepala dia. Tapi sekarang ni anak murid lebih alim daripada tok guru. Sebab apa? Tok guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab, pen pun tak bawa. Bila pergi mengaji di masjid dan juga surau, suatu muhasabah yang kedua, tadi tak bawa pen, tak bawa buku. Muhasabah yang kedua, duk pergi sandar kat tepi dinding, cari tiang masjid, tiang surau, dinding masjid, dinding surau. Tak nak duduk di berdepan dengan tok guru. Jadi di antara adab-adab kita berguru ni kena hampir dekat dengan tok guru. Sebagaimana hadis yang kita baca tu kan, yang fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, malaikat Jibril ni datang dekat dengan Nabi SAW. Nak melahirkan, nak menunjukkan sikap tawaduk dengan ilmu. Maknanya kita bagi tumpuan, bukan duduk jauh-jauh. Sebab itu mengaji 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tak dapat apa. Sebab tak tulis. Kita nak rojak balik, kita nak cek balik, nak mutalaah balik ilmu-ilmu yang kita belajar 10 tahun lalu. Ingat tak? Tak ingat. Sebab apa? Tak ada tulis, tak ada catatan. Jadi muhasabah yang kedua kena ada catatan. Yang ketiga, bila sebut ilmu apa yang kita belajar? Ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Bila ilmu berkaitan dengan agama, dia tak boleh lari, tak boleh elak daripada berpandukan kepada dua perkara, iaitu Quran dan juga hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sekiranya kamu berbeza pendapat di antara satu sama lain. Kalau dulu-dulu berlaku juga perbezaan pendapat, tapi tak begitu banyak. Sekarang ni banyak. Oleh kerana banyak orang duk pergi dengar ceramah sana, ceramah sini, tengok YouTube, tengok Facebook, banyak berlaku perbezaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bila berlaku sesuatu perbezaan, kembali kepada Quran. Yakni dia kata farudu ilallah, kembali kepada Allah, yakni kepada Al-Quranul Karim. Yang keduanya kepada Rasul, iaitu kepada hadis Nabi SAW. Bukan kita kata, ni tuan-tuan tengok saya bawa jala kan, iklan sikit. Mari sini tujuan nak berjala. Bukan nak ambil banyak pun tuan-tuan. Bukan saya nak ambil semua ikan-ikan yang ada dalam laut ni. Saya nak tinggal kat orang belakang sama. Nak dapat satu tong ni pun jadilah untuk bekalan hari Sabtu Ahad ni. Bukan nak ambil semua. Jadi sambil-sambil nak berjala ikan, tenang-tenangkan fikiran di laut ni, buat tazkirah sikit untuk diri saya sendiri. Kalau selebihnya, kalau ada manfaat, kebaikan untuk tuan-tuan boleh ambil. Kalau apa yang saya cakap kali ini bertentangan, bercanggah dengan Quran dan hadis, dengan ilmu agama, tuan-tuan tahulah tong sampah. Jadi yang ketiga saya nak sebut di sini, bahawa bila sebut ilmu agama tak boleh lari daripada Quran dan hadis. Dan golongan yang berpegang kepada Quran dan hadis ini dijanji oleh Nabi SAW, dia tidak akan disesatkan selama-lamanya. Selama-lamanya lama mana? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perintah. Amra ini maknanya dua arahan, dua perintah yang wajib diikuti. Apa dia? Quran dan hadis. Sebab bila membincangkan sesuatu isu, pakat-pakat boleh buat keluar kitab. Orang ni boleh buat keluar kitab, orang ni boleh buat keluar kitab. Kumpulan A, kumpulan B, mana-mana golongan pun sama sekarang ni. Maklumat itu memang banyak dalam kitab.
Tetapi sekadar kita nak berpegang, bertaklid kepada kitab 100% dengan menepikan Quran dan hadis Nabi SAW, kitab ini tidak ada jaminan 100% betul. Bacalah berpuluh-puluh kitab, beratus-ratus kitab, beribu-ribu kitab, tidak ada jaminan daripada Allah dan Rasul kitab ini pasti betul 100%. Walaupun alhamdulillah saya juga suka baca kitab, mutalaah kitab, murajaah kitab-kitab yang kita pelajari, yang kita mengaji, selalu kita baca. Tetapi nak bagi tahu, banyak mana pun kita baca kitab, tidak ada jaminan betul 100%. Sebab tu kena kembali kepada Quran dan hadis. Kena berusaha memahami Quran dan hadis. Dan yang keempat nak bagi tahu, mana-mana tok guru ke ustaz, tuan-tuan tengok, pilih-pilih samalah. Hak duk tengok di ceramah dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, mana-mana ustaz yang mengajar orang yang baca Quran dan hadis, tuan-tuan bagi tumpuan. Itu adalah merupakan ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Yang kelima, kita ni dah nak mati. Berapa lama dah kita mengaji? Setiap amalan kita, perbuatan kita, pegangan kita itu kadang-kadang bila ditanya tak ada dalil. Jumpa dalam buku nu, dalam kitab nu, dalam kitab ni. Sepatutnya kitab, bukan kata semua kitab kita nak mengenefikan, nak meremehkan maklumat yang ada dalam kitab. Saya nak tekankan di sini, tidak ada jaminan bahawa semua kitab itu betul. Yang ada jaminan adalah Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Itulah sebagai panduan kita, rojakkan kita dan juga pegangan kita. Dan yang keenam, oleh kerana ilmu itu adalah merupakan kita mempelajari ilmu itu adalah merupakan satu ibadah yang kita nak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu mestilah ilmu yang tulen, ilmu yang datang daripada Allah, sebagaimana yang disebutkan tadi, ilmu yang datang daripada Nabi SAW. Jadi itulah sahaja tazkirah ringkas yang nak disampaikan oleh saya pada pagi ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pohon kepada Allah supaya sentiasa merahmati kita, sentiasa menambahkan ilmu-ilmu yang ada di dalam diri kita ini. Dan bila kita dapat ilmu, kita dapat menghilangkan kejahilan sikit sebanyak dalam diri kita, dan kuranglah kita bertaklid kepada orang. Kepada orang ni, kepada orang ni, kepada orang ni, kepada pemimpin ni, kepada pemimpin ni. Sebab dia ikut orang tanpa hujah, tanpa dalil. Sekarang ni kita nak ajak penghujung usia kita ini berpegang sesuatu benda yang jelas, yang terang, yang bersumberkan kepada Quran dan hadis Nabi SAW, tanpa kita terlalu kuat bertaklid. Bukan kata tak boleh taklid, kita boleh taklid, jangan terlalu kuat bertaklid kepada orang, kepada mana-mana pemimpin, kepada mana-mana guru. Sebab taklid itu membawa kepada kebinasaan. Taklid itu dia buta kebenaran. Sebagaimana sikap orang-orang Yahudi, dia terlalu bertaklid dengan pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka, sehingga mereka menganggap pemimpin dan ulama mereka sebagai Tuhan yang tidak boleh dibangkang. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka, orang-orang yang berilmu daripada kalangan mereka seperti Tuhan yang diagung-agungkan. Tidak boleh menyanggahi mana-mana pendapat pemimpin dan ilmuwan mereka walaupun bertentangan dengan ajaran Allah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.